Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk chapter 8, Measure of Dispersion for Ungrouped Data. Kita bincang pasal comprehensive practice. Hopefully korang buat ya, sebab hari tu kan kita cuti kan. Lepas tu dah lama dah ni kita tajuk ni. Nanti kita kena move pada tajuk lain pula. Okay, jadi kita bincang hari ni muka surat 237, comprehensive practice. Question number 1, dia kata calculate the range and the interquartile range. So, dia nak range dengan IR lah. Okay, A, dia tak susun lagi. Jadi, you have to arrange balik, rearrange into ascending order. Maksudnya dalam bentuk, dalam menaik. Daripada 8 sampai 25 tu, susun. Lepas tu, soalan yang pertama A, dia nak range. Range adalah yang besar tolak dengan yang kecil. So, 25 minus 8. Dapat 17. Lepas tu dia nak interquartile range. Interquartile range awak kena divide lah. Kena cari dia punya median dulu. Dia kalau tengok sini 1, 2, 3 daripada kanan, 1, 2, 3 daripada kiri. Okey, so 18 ni adalah dia punya median. Tak, dia duduk kat tengah-tengah kan. Lepas tu tengok belah kiri dengan tengok belah kanan. So yang mana yang tengah? 11 dengan 24. Jadi 11 adalah Q1, yang ni adalah Q3. So 24 minus 11, awak dapat 13. So 17 dengan 13. So itu adalah A. Untuk B, susun balik daripada nombor 18, lepas tu 27, 33, 45, 50, 62. Okay, jadi kalau range dia yang besar tolak dengan kecil. Jadi range dia adalah 62 tolak 18, 44. Lepas tu interquartile range dia, macam tadi juga belah tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi median dia duduk sini. Tak, median duduk kat sini. Lepas tu, median dia dekat tengah. Kan, kalau lupa, awak tengok dekat muka surat 220. Okey. Bila dah tahu median kat tengah tu, tak apalah. Kita tengoklah belah kiri dengan belah kanan dia. Jadi yang mana yang tengah? 27 dengan 50. So 50 minus 27 dapat 23. So untuk B. C. Susun. Ui, banyak tu. 2 point berapa dulu ni? 2.7 dulu. 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2, 3.4, 3.8 dengan 4.3. Kejap, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Okey, betul. Jadi daripada sini kita kira dalam keadaan ascending order kan. Jadi dia punya range yang besar tolak yang kecil 4.3 minus dengan 2.7 kita dapat 1.6. And then interquartile range, kita belah tengah dulu. Cari median dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 4 sini lah tengah dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 belah kiri, 4 belah kanan. Lepas tu, so ini dia punya median. Jadi kita pun tengok belah kiri. Belah kiri ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang tengah-tengah dia adalah kat sini. So ini adalah Q1 kita. So Q1 kita ialah 2.8 plus 2.9 over 2. Ni kita punya Q1. Jadi 2.8 tambah 2.9 bahagi 2, kita dapat 2.85. Kalau Q3 pula, tengah-tengah dia kat sini. Jadi 3.4 tambah 3.8 bahagi 2, dapat Q3. 3.4 tambah 3.8 bahagi 2, 3.6. So, awak tolaklah 2 ni. Minus. So, 3.6 minus 2.85. Jawapan dia adalah 0.75. So, IR kita adalah 0.75. Untuk C. Okay. Untuk D. Saya pergi je laju, nanti awak boleh rewind balik. Okay. Susun dulu 12 ada 2. Lepas tu 15, 16, 17, 18 ada 2, 18, and then 19,
20, 22, 30, 32. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 13 ni. Kat mana saya tertinggal ni? 12 ada. 15 ada berapa? 1. 16 ada 1. 17. Okey, 17 ada 2. Okey. Lepas tu, yang besar tolak dengan kecil. 32 tolak 12, dapatlah dia punya range adalah 20. Interquartile range, kita kena kerja sikit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okey, so sini kita punya median, tengah-tengah kan. Lepas tu, belah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila 6, 3, 3 lah. So kat tengah ni. Jadi Q1 kita adalah 15.5. Okey, Q3 pula. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So tengah-tengah ni. 20 dengan 22, awak tambah 2 tu bahagi dengan 2. Awak akan dapat 21. So tolaklah 2 tu. So 21 minus 15.5 dapat 5.5. Awak tolak dulu ni kan. Kita dapat 5.5. Itu saja untuk soalan nombor 1. Range dengan interquartile range. Okay. Kena ingat interquartile range tu cari median dulu. Lepas tu kena bahagi sama rata lagi. Okay, number 2. Apa ni? Question number 2. Calculate the range dengan interquartile range. Tapi ni adalah untuk dalam bentuk table. Okey. Kena lukis lah ni. Okay, so sini 6.06, 6.29, 6.412, 6.618, 6.820, 7.010, and then last kali 7.2. Kita ada 5. Ini diameter, ini number of line. Kita tulis macam tu je. Okay, range adalah kita ambil yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. Yang paling besar kita adalah 7.2. So range adalah 7.2 minus 6 dapat 1.2. Kita punya interquartile range. Sekejap saya turun bawah sikit Sebab nanti nak buat tu kat bawah table ni. Okey. Tadi range kita adalah 7.2 minus 6 dapat 1.2. Interquartile range kena carilah Q1, Q2, Q3 semua tu kan. Okey. Total semua ada berapa? Kita buatlah 6 tambah 9. Total frekuensi yang ni. Total. Ini kita panggil frekuensi kekerapan dia. 6 ada 6.0 ada berapa? Ada 6. 6.0, 6.0, 6.0 ada sebenarnya kan. Jadi kita kiralah dia punya data ni ada berapa. 6 tambah 9 tambah 12 tambah 18 tambah 20 tambah 5. Okey, so total frekuensi dia adalah 8T. Total dia kan. Okay, Q1 kita ialah 1/4 darab dengan 8T. 40. Lepas tu Q3 kita adalah 3/4 times dengan 8T. Salah, sini 2, 20. 1, 2, 20 jadi 60. Jadi kita kena cari tempat yang ke-20 dengan tempat yang ke-60. Okey, jadi dekat sinilah hint dia. 6 maksudnya daripada tempat yang pertama sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sampai 6 lah. Lepas tu, lepas 6, 7. Okey, 6 tambah 9 adalah 15. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 18, 27 tambah 18, 45. 45 tambah 20, 65. Tambah 10, 7. Saya salah kira ke ni? 1 sampai 6. 6 tambah 9, 15. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 18,
tu dah 45. 45 tambah 20, 65. 65 tambah 10, 75. Jadi sini 76 sampai 75 tambah 5, 80. Okey, jadi tempat yang ke-20 adalah tempat yang kat mana? Sini kan. 6.4. Kita akan ambil yang atas dia. Lepas tu tempat yang ke-60 adalah kat ni. 6.8. Jadi yang ni kita tolak. Jadi jawapan dia akan dapat 6.8 tolak dengan 6.4, 0.4. Tu cara. Kalau guna table, kena wujudkan ni. Kena wujudkan benda ni. Dia cari tempat dia. Okey. B. Dia bagi age dengan number of participant. Okey, ada 13, 14, 15, 16, 17 dengan 18. Okey, bawah ni 12, 18, 21, 20, 21, 8. Bawah tu adalah total frekuensi kan. Jadi total dia 12 tambah 18 tambah 21 tambah 20 tambah 21 tambah 8. 100. Okey. So, range adalah yang besar tolak dengan yang kecil. So, yang besar dia adalah 18 tolak 13. Dapatlah 5. Nak cari interquartile range, kena cari Q1 dulu. 1/4 times 100. Iaitu tempat yang ke-25. Q3 adalah 3/4 darab 100. 25 kan? 1, 2, 25 darab 3, 75. Okey, 75. Jadi kena cari tempat ni. 1 sampai 12. 13 sampai 12 tambah 18, 30. 30 tambah 21, 51. 51 tambah 20, 71. 71 tambah 21, 92. Sampai 100. Jadi tempat yang ke-25 duduk kat mana? Sini, iaitu 14. Tempat yang ke-75 kat sini. 17. Tolaklah 2 ni, dapat 3. AB, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ya tadi. Soalan nombor 2, AB. Takut. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, dia kata dia nak suruh cari variance dengan standard deviation. Kena tahu dulu formula variance. Variance, simbol dia adalah sigma squared. Kalau dia dalam bentuk macam ni, 7, 9, 11, 8, 3, 7. Nombor dia macam ni, nombor mendatar macam ni. Formula dia, tengok balik. Formula variance adalah sigma x squared. Sigma x squared over n minus mean squared. Jadi, awak kena cari mean dulu untuk data-data ni. So, mean dia berapa? 7 tambah 9 tambah 11 tambah 8 tambah 3 tambah 7. Bahagi dengan ada berapa nombor ni? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.5. Jadi, mean kita adalah 7.5. So, sigma x squared ialah 7 squared tambah 9 squared tambah. Biarlah nombor semua ni kuasa 2 kan. Jadi dapat berapa? So 7 squared plus 9 squared plus 11 squared plus 8 squared plus 3 squared plus 7 squared. So dapat 373. Nombor semua ada berapa? Ada 6. So masukkanlah semua ni dalam equation dia. So 373 over 6 minus 7.5 squared. Jadi 373 bahagi 6 dulu.
tolak dengan 7.5 kuasa 2. Jadi jawapan awak adalah 5.917. Ini adalah untuk variance. Kalau standard deviation, square root kan benda ni. Tekan je square root. So dapat 2.432. So A. Sama je lah dengan B pun. B, bila dia bagi sequence data tu, 50, 72, semua-semua tu, cari dulu dia punya mean. Cari dia punya sigma x squared. Setiap nombor tu kuasa 2 kan. Dan tambah. Dapat berapa. Lepas tu total dia ada berapa nombor. 2, 4, 6, 8, 10. Masukkan dalam formula. Tak. Okey, jadi dekat sini variance dia dapat 52.8 and then dia punya standard deviation kuasa 2 kan benda tu, so dapat 7.266. Nanti awak check je lah. Sama, konsep yang sama. C pun sama, cari dulu yang ni. Mean berapa, sigma x squared berapa, n berapa. Lepas tu masukkan dalam formula. Okey, dekat sini variance dapat 0.46. Standard deviation square root kan 0.46 tu, awak dapat 0.6782. Saya tak tunjuk sebab dia sama je. D pun sama, cari mean, jadi sigma x squared, cari n. Masukkan dalam formula dan dapatlah 70.18. Square root kan dia dapat 397. Soalan nombor 3. Soalan nombor 4. A set of data contains 7 numbers. Okay, so kita ada total frekuensi kita and kita ada 7. The sum of the 7 numbers, hasil tambah semua adalah 84. And then the sum of square, sum bagi square dia adalah 1920. Calculate the variance dengan standard deviation. Okey, so kita pun masukkan dalam formula. Formula variance adalah x squared 1920 and 7. Tolak. Okey, nak cari mean. Mean adalah formula dia. Okey, total 84 bagi 7 kuasa 2 kan. Okey, dekat sini kita akan dapat dia punya ni adalah 130.3. And then dia punya standard deviation akan jadi square root kan 130.3 tu dapat 11.41. Keluarkan information given dulu. Question number 4. Question number 5. The range and the standard deviation adalah range dia bagi tahu 10. Standard deviation pula adalah 5.2. Okey, nombor ada berapa semua? X1, X2 sampailah X10. Maksudnya nombor tu ada 10. So N dia kita tahu ada 10. Okay, A. Calculate the range and standard deviation of the number kalau X1, X2, X3 sampai X10 tu dia darab dengan 2. Ingat tak? Range dia akan berubah ke tak? Kalau kita darab 2, range pun akan jadi darab 2. So, new range kita adalah, kita akan tulis range new. Nak mudah, nanti dalam exam, dia akan suruh buat macam ni. Jadi, awak pun tulis range new. New tu kecil kat bawah. So, dia akan jadi 2 darab dengan 10. Sebab data yang baru kita adalah ada 2 kat depan. Perasan tak? Jadi dia darab 2 dengan yang pertama kan. Begitulah.
So, itu adalah range. Standard deviation daripada 5.2, kita darablah dengan 2. So, dapat 10.4. Itu untuk A. Untuk B, dia cakap yang baru, the range and the standard deviation yang baru, kalau X1 kita tu tolak 1/4. Semua tu pun sama, tolak 1/4. Jadi kita pun kiralah kita punya range adalah 10. Tolak 1/4. Dapat apa? 10 tolak 1/4. 10 kan? Tolak 1/4. Okey. Dapat 2.25. Is it true? 2.25. Nanti kita tengok belakang. Daripada nombor 5. Apa ni chapter 8? Chapter 8 number 5. Oh, range dia dapat 2.5. Semua nombor tu dia tolak dengan 1/4. Dia kan asalkan 10. Tapi dia tambah kan. Dia tambah X1. Sekejap. Cara nak proofkan dia. X1 minus macam ni. Range adalah yang besar tolak dengan yang kecil. 10 darab 6/4. 10. Tapi semua tu adalah dia bahagi dengan 4. Bila dia bahagi dengan 4, 10 bahagi dengan 4, 2.5. Okey. Kita akan tengok macam ni. Okey. Mengerti dah. Okey. Apa yang saya tak nampak tadi adalah kita akan buat dah, kalau tak didarab dengan bahagi semua tu kan kita akan buat sama. Kalau range dia berubah, dia darab, jadi kita kena darab juga. Macam tadi data yang pertama tu. Daripada X1 jadi 2X1. Maksudnya dia darab dengan 2. Jadi semua tu pun kita kena darab 2. Okey, macam yang ni dekat B ni, dia kan tolak 1/4. Ingat tak? Data yang baru akan berubah kalau kita buat darab ataupun bahagi. Jadi kat sini ada bahagi. Yang tak berubahnya adalah tambah dengan tolak. Maksudnya kita just bahagi dengan 4 je. Tak perlu pun tolak 1. Sebab tambah dengan tolak tak berubah. So range dia akan jadi 10 divided by 4. Dapatlah. Apa jadi? 2.5. Itu adalah untuk range. Standard deviation. Okay, standard deviation dia bagi 5.2. Okay, standard deviation pun sama. 5.4 bagi 3. Bagi 3 Astaghfirullahaladzim. 5.2 bahagi dengan 4. 5.2 bahagi dengan 4. Dapatlah 1.3. So standard deviation kita 1.3. Okay. Soalan nombor 5. Soalan nombor 6. The masses of a group 8 people. Okay, ada total ada 8. Mean dia bagi 45. Variance dia bagi 2.5. Calculate dia nak sum of mass. Total X sahaja. Berapa? Dekat sini ada mean. Mean formula dia. Masukkanlah.
So min 45. Okey. Total X tak tahu. N 8. Dia boleh cari 45 darab 8. 360. 360. Itu A. B. Sum of square. Okay, sum of square maksudnya kita kena guna formula variance. Over N minus min kuasa 2. Okay. Variance kita tahu 2.5. Yang ni yang dia nak suruh cari. Tolak dengan min 45 kuasa 2. Okay. Kira dulu. So 45 kuasa 2 ialah 2025. Bila dia negatif bawa ke depan dia akan jadi positif. So plus dengan 2.5. 2027.5 over 8. Jadi kita darab balik dengan 8. Dapatlah 16 220. Ya. Nombor 6A dengan B.